Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kita sekali lagi pada minggu ini. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan bagi tingkatan 4. Okey. Untuk hari ini kita nak teruskan pembelajaran yang berkaitan dengan permainan bola baling, iaitu permainan bagi kategori serangan. Okey. Baik, untuk hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan, antara objektif ataupun standard kandungan pembelajarannya, yang pertama, okey, kamu boleh rujuk kepada buku teks kamu masing-masing. Okey, yang pertama iaitu melakukan kemahiran bola baling menggunakan pelbagai jenis strategi dalam situasi permainan. Okey, kemudian yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola baling. Okey, kemudian yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Yang seterusnya, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan sesuatu aktiviti. Okay, kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Okay, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan, dan memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okay, sepatutnya permainan ini kita bermain secara fizikal, okay, di gelanggang yang sesuai. Tetapi untuk hari ini kita lihat dahulu secara teorinya, okey, bagaimana permainan bola baling ini dimainkan. Terutamanya kita nak fokuskan dalam kategori serangan dan juga pertahanan. Okey, baik. Kita teruskan dengan pengenalan. Baik, bola baling merupakan satu permainan yang dikategorikan sebagai permainan kategori serangan, iaitu pemainnya perlulah mempunyai kepantasan, kemudian ketangkasan, flexibility dan tindak balas yang cepat, yang segera ketika melakukan serangan ataupun melakukan pertahanan. Okey. Baik, kemudian permainan ini melibatkan pelbagai kemahiran asas. Antara kemahiran asas seperti menghantar, kemudian menerima, menggelecek, mengadang dan menjaring. Okey, melalui beberapa kemahiran yang dinyatakan tadi, kemahiran asas tadi, sepatutnya kamu akan merancang strategi bagaimana untuk mengatur gerakan bagi menyerang ataupun bertahan, okey, dan menentukan formasi ataupun kedudukan, cara untuk menyusun kedudukan pemain-pemain yang boleh digunakan dalam situasi sesuatu permainan itu. Okey, pada akhir sekali, apa yang dapat kamu hasilkan iaitu kamu dapat aplikasikan melalui kreativiti dan juga inovasi. Terutamanya fokus untuk hari ini adalah untuk menyerang dan bertahan dengan menggunakan pelbagai jenis strategi yang tepat, mengikut kepada situasi permainan yang sesuai. Okey, sebelum kita teruskan, kita nak lihat sedikit pengenalan. Okey, baik, permainan bola baling, sejarah dan perkembangannya. Okey, mungkin ada yang telah tahu, mungkin ada yang baru mengenali sukan bola baling. Okey, kita lihat bersama-sama. Okey, permainan ini agak baru dikenali, tetapi pada masa kini ia semakin meluas dimainkan. Okey, dan ia mirip kepada permainan bola keranjang. Okey, bola baling ini diperkenalkan dalam sukan Olimpik sekitar tahun 1936. Okey, sebelum tu ia popular di negara-negara seperti Denmark, Czechoslovakia, Jerman,
dan negara-negara bekas Soviet Union. Di Malaysia, permainan bola baling mula diperkenalkan sekitar tahun 1976, oleh seorang guru yang bertugas di Jabatan Pendidikan Selangor, yang nama dia adalah Encik Lim Hock Han, iaitu diperkenalkan kepada satu kumpulan guru dan pelajar di beberapa buah sekolah di Selangor. Itu perkembangan dia di Malaysia. Kemudian permainan ini semakin popular, dan terbukti dengan berlangsungnya kejohanan yang pertama, pertandingan terbuka bola baling yang dianjurkan di Selangor dan wilayah persekutuan sekitar tahun 1982. Kemudian kejohanan ini disertai 12 buah pasukan dari Selangor, wilayah persekutuan, Melaka, Pahang dan juga universiti, iaitu Universiti Malaya. Kemudian perkembangan dia dengan adanya penubuhan persatuan bola baling di negeri-negeri di Malaysia. Kemudian diikuti pula dengan penubuhan Persekutuan Bola Baling Malaysia pada tahun 1985. Dan pada masa kini permainan bola baling ini telah dipertandingkan di peringkat sekolah MSSM, iaitu Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Baik, di sini kita nak lihat bagaimana permainan bola baling ini dimainkan, iaitu kepada kedudukan pemain. Di skrin kamu kita boleh lihat gambar rajah ini, iaitu menunjukkan tentang kedudukan pemain-pemain bagi sesebuah pasukan. Baik, yang pertama iaitu merujuk kepada penjaga gol. Kemudian nombor 2 iaitu back kanan, nombor 3 pemain lingkungan, dan nombor 4 back kiri. Back ini lebih kepada pemain pertahanan. Kemudian nombor 5 sayap kanan, nombor 6 pemain tengah, dan nombor 7 sayap kiri. Ini kedudukan asas bagi kedudukan pemain-pemain bola baling. Baik, permainan akan dimulakan di bahagian tengah gelanggang. Yang tadi kita lihat tu, kita lihat semula. Permainan akan dimainkan di tengah gelanggang, di mana salah satu pasukan yang akan memulakan hantaran dahulu. Kemudian kemenangan akan dikira dengan kelebihan jumlah jaringan yang diperolehi. Kemudian sebelum permainan dimulakan, 4 orang pegawai yang terdiri daripada pengadil garisan gol, pengadil gelanggang, penjaga masa dan pencatat perlu ada. Kemudian masa permainan ikut kategori masing-masing. Baik, kemudian kita lihat yang seterusnya. Teknik dan kemahiran asas yang boleh dipraktikkan atau boleh kita buat latihan kemahiran asas bagi permainan bola baling. Yang pertama, jenis-jenis hantaran. Apa jenis hantaran yang boleh dilakukan? Yang pertama iaitu hantaran atas bahu, dengan merujuk kepada gambar rajah ini. Kemudian yang kedua, hantaran atas kepala, yang lebih tinggi, dia melebihi kepala. Kemudian yang ketiga, hantaran lob. Kemudian hantaran paras dada. Kemudian hantaran sisi, hantaran daripada tepi. Kemudian hantaran lantun sebelah tangan. Kemudian hantaran lantun dua belah tangan. Baik. Kemudian ini adalah cara bagaimana untuk menyambut bola. Kedudukan tangan. Kedudukan tangan dan jari semasa menyambut bola, bersedia kedua-dua belah tangan, dan ini cara bagaimana kedudukan jari semasa menerima ataupun menyambut bola yang dihantar oleh rakan pasukan yang lain. Kemudian di sini menyambut bola aras muka
Okey, aras muka yang separas dengan muka. Kemudian menyambut bola rendah. Menyambut bola dengan sebelah tangan. Okey, kemudian menyambut bola tinggi. Okey, kemudian langkah yang ketiga ataupun kemahiran yang ketiga, menggelecek, mengacah dan juga mengawal bola. Okey, menggelecek sambil menukar arah. Okey, kedudukannya seperti ini. Kita boleh lihat dalam video nanti. Okey, saya akan tunjuk. Kemudian menggelecek sambil mengawal bola. Okey, menggelecek sambil mengacah. Mengacah 2 lawan 1. Okey. Kemudian bagaimana untuk melakukan teknik pertahanan, menghadang dan mengawal, iaitu menghalang bola tinggi, mengikut kepada pergerakan pihak lawan, menghadang secara dekat. Menghadang ini adalah menghalang pergerakan pasukan lawan, iaitu yang seterusnya menghadang sambil memberi laluan kepada rakan pasukan yang lain. Kemudian melambatkan pergerakan lawan dengan mengganggu, mengganggu bola dari yang ada daripada pihak lawan. Okey. Ini kedudukan bersedia untuk melakukan hadangan. Okey, kemudian menghadang dan mengawal pergerakan lawan. Menghadang bola tinggi, menghadang secara berkumpulan. Okey, kemudian teknik serangan. Okey, yang akan kita lihat teknik menjaringkan gol, iaitu melakukan rejaman dari atas kepala. Dia akan lari sedikit, kemudian lompat dan mengangkat bola ke arah yang lebih tinggi dan membaling bola tersebut, ataupun kita panggil rejaman daripada atas kepala. Kemudian rejaman daripada bawah lengan. Okey, ikut gambar ini. Kemudian rejaman lonjakan. Okey, rejaman menjunam dan jaringan dive. Baik, kita kembali kepada buku teks. Baik, strategi menyerang. Okey, permainan bola baling ni merupakan satu permainan kategori serangan yang mempunyai kemahiran dan formasi dalam strategi permainannya. Okey, kemudian kemahiran asas dalam strategi serangan ialah seseorang pemain iaitu perlu mempunyai kawalan kemahiran dan penguasaan bola yang baik. Okey, tujuannya adalah untuk apa? Bagi menggerakkan serangan yang lebih efektif, yang lebih berkesan, supaya ia dirancang dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, kemudian pasukan yang menguasai bola akan menentukan corak bagaimana untuk bermain, memainkan serangan dan strategi-strategi yang sesuai. Okey, kemudian secara umumnya objektif strategi serangan, tujuannya adalah untuk mendapatkan jaringan seberapa banyak yang boleh. Ketika melakukan serangan, setiap daripada pemain perlulah ada sikap kerjasama yang baik, dan juga memainkan peranan masing-masing ketika melakukan pergerakan taktikal, iaitu ketika merancang strategi serangan yang telah dirancang. Okey, bagi seseorang penyerang, seorang penyerang itu perlu bijak, mengambil peluang, melihat peluang. Okey, kemudian memberi tindak balas yang seterusnya berusaha untuk menjaringkan gol. Okey, kemudian serangan yang digerakkan memerlukan kombinasi pemain yang bergerak pantas, hantaran yang tepat ke sasaran dan posisi yang betul. Okey, kemudian kita nak lihat beberapa strategi serangan, antaranya gerakan daripada serangan secara individu, berkumpulan, dan juga sistem serangan secara berkumpulan juga. Okey. Baik, yang pertama kita nak lihat kepada strategi menyerang secara individu. Okey, serangan secara individu ni asas yang penting dalam melakukan serangan. Kekuatan strategi serangan individu ni membawa kepada kejayaan bagi sesebuah pasukan. Kemudian ada beberapa jenis strategi serangan yang dilakukan secara individu. Okey, yang pertama kita nak lihat di sini.
A. Serangan posisi, iaitu penyerang perlu bertindak dengan bijak, iaitu menempatkan diri di tempat yang tidak dikawal oleh pihak lawan. Dan mudah untuk rakan menghantar bola kepadanya. Kemudian seterusnya dapatlah dia menyusunkan gerakan untuk menyerang. Dan pemain juga perlulah mempunyai keupayaan untuk mengganggu benteng pertahanan daripada gerakan yang akan dilakukan. Itu serangan posisi. Kemudian serangan melalui gerakan. Seorang penyerang perlu bergerak pantas, tangkas dalam melakukan gerakan serangan mengikut kepada taktik yang telah disusun oleh pasukan. Kemudian pergerakan ini dapat mengelirukan pertahanan dan dapat mengganggu benteng pertahanan pihak lawan. Tujuannya adalah apa? Untuk melakukan percubaan ke arah gol pihak lawan. Kemudian serangan ke dalam zon serangan. Melakukan serangan ke dalam zon serangan. Pemain yang telah menggerakkan serangan serta sedia untuk melakukan percubaan perlulah memberi tekanan kepada pertahanan lawan, terutamanya ketika berada di dalam zon serangan. Pemain pertahanan pihak lawan perlu diganggu bagi memecahkan kedudukan pertahanan lawan. Kemudian pemain penyerang lain juga perlu memainkan peranan yang lebih kurang sama, melakukan tekanan kepada pemain lawan supaya pertahanan menjadi kucak-kacir dan mempunyai ruang kepada pemain untuk melakukan percubaan jaringan. Baik, kemudian serangan di kawasan 6 meter. Pemain penyerang utama tugasnya adalah merancang strategi untuk bagaimana untuk menjaring ketika berada di garisan 6 meter. Pemain tersebut perlu tempatkan dirinya di ruang kosong pertahanan lawan supaya serangan dapat dilakukan. Dia perlu lihat kedudukan yang sesuai. Perlu berada di tempat ruang yang kosong, di tempat yang pertahanan lawan tidak ada, supaya mudah untuk dia lakukan serangan. Apabila pemain penyerang menerima bola di garisan 6 meter, penyerang dapatlah melakukan pusingan atas kaki bukan dominan, kemudian melakukan percubaan, melakukan gerakan 3 langkah melepasi pertahanan yang mengadangnya. Tujuannya adalah untuk melakukan serangan, menjaringkan gol ke arah pasukan lawan. Kemudian strategi menyerang secara berkumpulan. Serangan secara berkumpulan ini akan meningkatkan lagi penguasaan ke atas bola dan juga kejayaan melakukan jaringan adalah tinggi. Itu pentingnya bermain secara berpasukan. Walaupun secara individu juga boleh dilakukan, tetapi lebih baik strategi itu disusun untuk menyerang secara berkumpulan. Apa strategi menyerang secara berkumpulan? Yang pertama, serangan hantaran berpasangan. Iaitu pergerakan serangan ini dilakukan dari bawah secara berpasangan, saling menghantar, melakukan hantaran, hantaran pendek dan tepat kepada pasangan dengan tempoh yang cepat bagi melancarkan dan mempercepatkan serangan itu berlaku. Kemudian hantaran yang pantas daripada rakan dapat mengelirukan kedudukan pihak lawan dan ia akan memudahkan lagi jaringan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, serangan hantaran selari, iaitu serangan melalui hantaran selari membolehkan bola dihantar dalam keadaan selari dengan pemain penyerang. Dalam kedudukan selari, kedudukan yang sama, 2 orang pemain saling bertukar hantaran ketika melakukan serangan, dan serangan ini sesuai dalam situasi 3 lawan 2 atau 5 lawan 4. Kemudian C, strategi hantaran silang. Hantaran cross. Strategi ini dapat mengelirukan pihak lawan dan
membuka ruang yang lebih baik untuk melakukan jaringan. Okey, iaitu bagaimana ia dimainkan, iaitu penyerang akan bergerak secara bersilang, sama ada dengan bola atau tanpa bola. Kemudian hantaran akan dilakukan dengan cepat, dekat dan pendek. Okey, kemudian pemain penyerang mempunyai peluang apabila gerakan silangnya sukar dibaca. Pemain pertahanan lawan akan terganggu dengan gerakan-gerakan silang ini. Mereka akan keliru. Okey, kemudian pemain penyerang akan mempunyai peluang menjaringkan gol dengan lebih baik. Okey, kemudian yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada strategi menyerang dalam situasi permainan. Okey, kemahiran asas bola baling yang digunakan untuk menyerang iaitu menghantar. Okey, kemudian menerima, menggelecek dan menjaring. Okey, ketika kemahiran ini digunakan, pasukan menggerakkan beberapa strategi serangan melalui beberapa formasi yang telah dirancang. Kemudian tujuan dan matlamat serangan adalah untuk memperolehi, untuk mendapat seberapa banyak jaringan yang boleh dicapai. Tujuannya adalah untuk mencapai kemenangan. Kemudian dalam merancang strategi serangan itu, elemen kelajuan perlu diterapkan. Kepantasan adalah penting dalam permainan bola baling. Kemudian yang kedua, pemain perlu bijak mencari ruang dan peluang. Itu yang kedua. Kemudian pemain juga perlu memahami kekuatan dan kelemahan pihak lawan dalam merancang strategi untuk menyerang. Baik, terdapat beberapa strategi untuk menyerang. Formasi 3-3 ataupun formasi 2-4. Kita lihat dulu yang pertama, formasi 3-3. Saya akan zoom sedikit. Okey, baik. Formasi 3-3 iaitu formasi yang boleh dikatakan formasi yang agak seimbang. Seimbang di bahagian serangan dan juga bertahan. Iaitu bagaimana ia dimainkan. 3 orang pemain akan bertindak sebagai penyerang dan 3 orang lagi pemain membantu untuk menggerakkan serangan. Itu yang dikatakan sebagai 3-3. 3 orang pemain tadi. Kita lihat siapa yang terlibat. 3 orang pemain serangan iaitu terdiri daripada siapa? Sayap kanan, sayap kiri dan pemain tengah. Sayap kanan, sayap kiri dan pemain tengah. Kemudian pemain pertahanan terdiri daripada pertahanan kiri, pertahanan kanan dan pertahanan tengah. Pertahanan ini akan membantu pemain serangan untuk melakukan gerakan dan hantaran jauh antara pemain. Dengan menggunakan formasi ini, dia akan lebih banyak membuka lebih banyak ruang dalam kawasan 9 meter, dan memudahkan pergerakan serangan itu dilakukan. Pemain penyerang akan bertukar tempat bagi mengganggu ataupun mengelirukan pertahanan pihak lawan. Dan serangan juga boleh dilakukan oleh pemain pertahanan dengan melakukan larian 6 langkah, 6 steps untuk mendapatkan jaringan. Ini adalah kedudukan dia lah. Kedudukan penjaga gol, sayap kiri, sayap kanan, pemain tengah, tangan kiri, tangan kanan dan tangan tengah ataupun pemain lingkungan. Kemudian strategi yang seterusnya, yang kedua, strategi yang kedua iaitu formasi 2-4. Formasi 2-4, bagaimana ia dimainkan? Formasi 2-4 ni digunakan untuk menguatkan, memantapkan lagi bahagian serangan.
Okey, apa yang dikatakan sebagai 24? Okey, kita lihat di sini. 4 orang pemain berada di kawasan 6 hingga 9 meter. Okey. Kemudian 2 orang pemain akan berada di luar kawasan 9 dan 9 meter dan bertindak sebagai penyokong serangan dan juga sebagai pertahanan. Okey. Di kedudukan ini yang berwarna biru 2 berada di luar kawasan 9 meter dan 4 orang berada di kawasan 6 hingga 9 meter. Okey. Baik, seorang pemain penyerang. Seorang pemain penyerang dalam kawasan hingga 6 hingga 9 meter tadi akan bertindak sebagai pivot. Iaitu dia akan mengganggu pertahanan pihak lawan dengan melakukan gerakan-gerakan yang mengelirukan. Okey, kemudian yang kelima, serangan digerakkan daripada pemain di luar kawasan 9 meter. Okey, yang seterusnya, jaringan boleh dilakukan oleh pemain di luar kawasan 9 meter dengan melakukan jaringan dari belakang ataupun back strike dan boleh mengaplikasikan 6 steps. Okay, yang ketujuh, formasi ini memberi ruang jaringan dilakukan oleh 4 orang pemain dalam kawasan 6 hingga 9 meter ataupun jaringan dari belakang oleh 2 orang pemain di bahagian belakang kiri ataupun kanan. Baik, formasi ini sering digunakan apabila pihak lawan mempunyai pertahanan yang kuat. Formasi 2-4 ini kebiasaannya akan dirancang, akan diaturkan apabila pasukan telah mengenal pasti bahawa pasukan pertahanan lawan adalah pertahanan yang agak kuat untuk dibolosi. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, bagaimana strategi serangan 2-4 ini dimainkan. Kamu perlu rujuk kepada gambar rajah ini juga, pergerakannya. Serangan digerakkan dari bahagian pertahanan, dari bahagian bawah. Dari bahagian pertahanan. Kemudian bola dihantar dengan menggunakan hantaran pendek dan berdua. Untuk menggerakkan serangan ke kawasan lawan. 4 pemain tadi ingat 4 orang pemain penyerang akan berada di kawasan 6 hingga 9 meter. Berada di kawasan yang berhampiran dengan pertahanan dan berhampiran dengan untuk menjaringkan gol bagi melakukan serangan. Pemain perlulah bergerak pantas, menggelecek dan menggunakan pelbagai teknik hantaran, terutamanya kepada siapa? Sayap kanan, sayap kiri ataupun pemain tengah. Tujuannya apa? Untuk mengganggu, mengucar-kacirkan pertahanan pihak lawan. Apabila pertahanan pihak lawan terganggu dan terbuka ruang, ketika itu pasukan kita dapat melakukan serangan dan berpeluanglah untuk menjaringkan gol. Kemudian percubaan ke arah gol boleh menggunakan pelbagai jenis teknik jaringan yang sesuai mengikut kepada situasi yang berlaku pada ketika itu. Baik. Kemudian percubaan boleh dilakukan apabila pemain pertahanan dengan menggunakan 6 steps dari kawasan 9 meter. Itu strategi serangan. Kekuatan dan kelemahan bagi formasi 2-4 ini. Kekuatannya, bahagian serangan akan lebih kuat kerana mempunyai pemain serangan yang ramai, iaitu 4 orang. Pergerakan serangan juga dapat dilakukan dengan lebih pantas dan bola dapat dihantar dengan lebih jauh. Manakala kelemahan bagi strategi ini, formasi 2-4, jika counter attack berlaku, serangan balas daripada pihak lawan, pertahanan tidak akan sempat untuk melakukan halangan awal. Itu risikonya.
Okey, kemudian pihak lawan mudah membaca strategi serangan jika berlaku cubaan menjaring. Okey, dengan menggunakan jaringan arah belakang. Manakala bahagian pertahanan memerlukan kerja keras jika counter attack dilakukan. Serangan balas digerakkan oleh pihak lawan. Apabila pihak lawan melakukan serang balas, bahagian pertahanan perlu pantas kembali ke bahagian bawah, bahagian pertahanan, untuk mengawal keadaan, untuk mengganggu, menghadang pasukan serangan daripada pihak lawan. Okey, baik, sedikit info bagi menghadang, mengganggu dan sebagainya pihak lawan. Okey, seorang pemain bola baling tidak dibenarkan merampas bola dari tangan pihak lawan. Dia tak boleh ambil di tangan pihak lawan, tak boleh rampas. Kemudian yang kedua, menghalang dengan kasar pemain lawan dengan menggunakan tangan, kaki ataupun kepala. Menarik baju, menolak pemain lawan dengan kasar. Kemudian membaling bola ke arah pemain lawan dengan tujuan untuk mencederakan. Okey. Baik, yang seterusnya kita nak lihat kepada strategi bertahan pula. Bagi sesebuah pasukan yang ingin memenangi sesuatu perlawanan, perlu ada strategi untuk bertahan yang baik. Okey, baik. Ketika melakukan serangan atau menjaringkan gol, pemain akan bertukar peranan sebagai pasukan bertahan. Apabila mereka perlu mengawal pemain lawan dengan melakukan serangan balas ataupun menjaringkan gol. Menguasai teknik bertahan itu penting bagi membolehkan seseorang pemain itu berkeupayaan untuk merampas bola bekerjasama dalam sesuatu pasukan dan menggagalkan gerakan taktikal strategi yang diatur oleh pihak lawan. Setiap pemain perlu bertahan dan bekerjasama antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah apa? Untuk mematahkan serangan pihak lawan. Ada dua strategi untuk bertahan. Yang pertama secara individu dan yang kedua secara berkumpulan. Kita lihat dulu secara berindividu yang pertama. Baik. Kemahiran bertahan secara individu ni penting. Tujuannya adalah untuk memastikan strategi yang diatur ketika melakukan bertahan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemain yang bertahan akan bergerak pantas ke arah kawasan gol sendiri apabila pasukan kehilangan penguasaan bola. Apabila pasukan serangan contohnya terlepas bola tersebut, pasukan pertahanan perlu bergerak pantas ke arah kawasan gol sendiri. Pemain bertahan secara individu perlu mengawasi penyerang yang cuba untuk menghampiri kawasan gol. Pemain perlu menghalang setiap hantaran lontaran, terutamanya ketika berada di kawasan 9 meter. Kemudian terdapat beberapa strategi bertahan, antaranya mengawal pemain, alangan badan dan menghadang serangan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, mengawal pemain. Lihat pada gambar ini yang dibulatkan tadi. Kemahiran mengawal pemain secara individu. Pemain bertahan, pemain yang bertahan perlu mengawal, membayangi iaitu mengikuti pergerakan pemain serangan pihak lawan dan juga cuba mengganggu, memberi tekanan kepada pemain lawan secara individu dengan teliti, dengan memerhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan. Jika kawalan yang dilakukan oleh pemain pertahanan itu longgar, itu akan menyebabkan pemain penyerang pihak lawan akan mencari ruang yang kosong, kemudian akan melakukan percubaan ke arah gol. Itu yang pertama, mengawal pemain. Kemudian melakukan adangan badan. Yang kedua, pemain secara individu boleh melakukan adangan badan, halangan dengan menggunakan badan kepada mana-mana pemain penyerang pihak lawan. Halangan badan, adangan badan, tujuannya adalah untuk membataskan, mengganggu pergerakan pemain pasukan lawan untuk menjaringkan gol. Ketika pemain pertahanan itu melakukan adangan badan, pemain pertahanan tidak boleh menyentuh
mana-mana anggota badan penyerang dengan tangan. Okey, hanya melakukan adangan sahaja, tidak boleh menyentuh. Okey, kemudian C, mengadang serangan. Kemahiran mengadang serangan, iaitu pemain bertahan boleh merampas bola ketika pemain penyerang melakukan cubaan ke arah gol. Okey, bagaimana untuk merampas bola? Okey, merampas bola dengan bersih dan sah daripada pihak lawan boleh dilakukan dalam semua kedudukan, sama ada dari hadapan, belakang ataupun sisi, tetapi dengan cara yang tidak kasar, tidak mengasari, menolak, menarik pemain lawan. Okey, baik. Kemudian strategi yang kedua iaitu strategi bertahan secara berkumpulan. Okey, kemahiran bertahan secara berkumpulan ini memerlukan satu komunikasi kumpulan yang baik dan juga kerjasama supaya strategi yang dirancang ketika bertahan tidak mudah untuk dibolosi, ditembusi oleh pihak lawan. Okey, antara strategi bertahan kumpulan adalah untuk bertahan dan mengawal zon ketika melakukan lontaran percuma. Okey, baik. Yang pertama, bertahan mengawal zon. Okey, baik. Terdapat beberapa formasi yang popular digunakan ketika bertahan, iaitu formasi 6-0, formasi 5-1, 4-2 dan 3-2-1. Itu formasi-formasi yang dirancang ketika melakukan pertahanan secara berkumpulan. Okey, yang berwarna biru ini merujuk kepada pasukan penyerang. Warna merah ini yang sedang melakukan strategi bertahan. Okey, baik. Kemudian bertahan ketika lontaran percuma diberikan. Okey, lontaran percuma dilakukan di tempat kesalahan yang berlaku. Okey, oleh itu pemain pertahanan perlulah berada di kawasan 6 meter yang berhampiran dengan lontaran percuma yang diambil. Okey, kedudukan pemain ketika lontaran percuma itu dilakukan. Okey, kita nak lihat satu formasi bertahan yang dapat dilakukan dalam permainan. Okey, kita nak lihat yang pertama, formasi 6-0. Formasi 6-0 ini meletakkan semua pemain bertahan berada dalam kawasan 6 meter di kawasan garisan lengkung. Okey, yang berwarna merah ini. Okey, yang berwarna merah ini merujuk kepada pemain pertahanan. Semua berada di dalam kawasan 6 meter dalam garisan lengkung tu. Kemudian pemain akan melakukan pertahanan rapat di garisan 6 meter. Okey, untuk menyukarkan, mengganggu pihak lawan untuk menjaringkan gol. Kemudian yang ketiga, setiap pemain akan mengawasi seorang pemain lawan. Okey, setiap daripada pemain itu akan cuba mengawasi setiap daripada pemain pihak lawan yang berada berhampiran dengannya. Kemudian pergerakan pemain semasa bertahan juga mengikut pergerakan bola tanpa meninggalkan pengawasan terhadap pemain lawan yang ada di dekat ataupun yang ada berhampiran dengannya. Okey, formasi ini diaplikasikan dengan man to man marking. Seorang akan ambil seorang pemain lawan untuk dikawal. Formasi bertahan ini menyukarkan pihak penyerang lawan untuk melakukan percubaan menjaringkan gol dari kawasan 6 hingga 9 meter. Okey, baik. Okey, bagaimana strategi bertahan ini dimainkan? 6 strategi 6-0. Okey, semua pemain pertahanan akan berada di garisan 6 meter untuk melakukan pertahanan di garisan lengkung dan perlu bersedia dengan setiap percubaan menjaringkan gol daripada
pihak lawan. Setiap pemain akan mempunyai tanggungjawab untuk memerhati, mengawasi dan mengawal zon yang telah ditetapkan. Okey, setiap daripada pemain akan keluar melakukan adangan, gangguan dan cuba untuk merebut dan menepis bola daripada pihak lawan dan kembali semula ke posisi asal dengan pantas. Kemudian setiap daripada pemain perlulah berkomunikasi antara satu dengan yang lain supaya pemain lawan tidak berjaya melakukan gol. Walaupun sistem ini memberi peluang kepada penyerang lawan bebas untuk melakukan hantaran, tetapi tidak mudah untuk memasuki kawasan 6 meter kerana telah dipenuhi dengan pemain-pemain yang ada. Okey, kemudian strategi bertahan ini mudah dilakukan dengan pertahanan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kiri dan kanan, dan ini akan menyebabkan kawalan menjadi lebih rapat dan serangan lawan lebih mudah untuk dibaca. Okey, baik, ini formasi 6-0. Baik, yang seterusnya satu lagi kita nak lihat formasi 5-1. Okey, formasi 5-1 pula memudahkan pemain bertahan menyusun strategi bagi tujuan untuk menghalang setiap serangan yang pantas. Okey, baik, kedudukannya 5 orang pemain akan bertahan. Okey, kedudukan mereka akan berada di kawasan 6 hingga 9 meter. Okey, di sini yang warna merah ni yang warna merah ni 5 orang pemain akan berada di bahagian pertahanan. Okey, kemudian seorang pemain yang akan berada di luar kawasan 6 hingga 9 meter tadi, tujuannya adalah sebagai pengacah dan juga pengejar. Tujuan pemain yang seorang ini, tugas dia, pengejar ni adalah untuk mengawal permulaan serangan, meminta setiap hantaran, merebut dan menepis bola serta merancang counter attack. Okey, kemudian setiap pemain bertahan perlu mengawasi seorang pemain lawan sepanjang garisan 6 meter tersebut. Okey, kemudian pergerakan pemain semasa bertahan mengikut pergerakan bola tanpa meninggalkan pengawasan terhadap pemain penyerang yang berada berhampiran. Okey, ketika menyerang, okey, semasa pasukan penyerang cuba melakukan jaringan ataupun rejaman ke arah gol, pemain yang berada berhampiran akan cuba melakukan adangan, cuba menghadang dan menggagalkan jaringan. Pemain yang bertahan tadi perlu sentiasa berkomunikasi dengan rakannya, berbincang serta memberikan arahan dan isyarat untuk mengawasi pemain lawan. Oleh itu pemain bertahan perlu sentiasa peka dengan kehadiran pemain lawan yang berada berhampiran. Okey, baik, bagaimana strategi dimainkan bagi formasi 5-1? Okey, kemahiran menghadang, meminta hantaran dan merebut bola. Tiga kemahiran ini akan diaplikasikan dalam merancang ataupun melaksanakan strategi bertahan 5-1. Okay, setiap pergerakan ataupun hantaran lawan perlulah diawasi agar bola dapat direbut semula dan serangan pihak lawan dipatahkan ataupun digagalkan. Pemain bertahan perlu memastikan pasukan lawan tidak mempunyai ruang langsung untuk menjaringkan gol. Okey, kemudian jika pemain lawan cuba melakukan balingan, jika pasukan lawan cuba menjaringkan gol dengan menggunakan kemahiran jaring lompat, maka pemain bertahanan apa yang boleh mereka buat? Jika siapa pemain bertahanan yang berada berhampiran akan turut melompat sama dan mengangkat tangan bagi melakukan adangan. Okey, adangan ni tujuannya adalah untuk mengelak daripada gol. Okey, kemudian penjaga gol perlu peka dan memberi arahan kepada pemain pertahanan, dan penjaga gol perlu mengawasi setiap pergerakan bola pihak lawan dan menutup ruang supaya pihak lawan tiada peluang langsung untuk menjaringkan gol. Okey, bagi
kekuatan dan kelemahan bagi formasi 5-1. Kekuatannya bahagian pertahanan lebih kuat. Okey, kerana mempunyai pemain pertahanan yang lebih ramai. Okey, lebih mudah untuk menggagalkan setiap serangan lawan. Okey. Kemudian pihak lawan sukar untuk melakukan serangan dalam kawasan 6 hingga 9 meter. Dalam kawasan 6 hingga 9 meter tadi. Kemudian kelemahan dia, bahagian serangan lemah kerana kekurangan pemain. Jika melakukan serangan kilat ataupun counter attack, penyerang akan mudah diadang, akan mudah dikawal, serangan dipatahkan. Okey, kemudian membenarkan pihak lawan menguasai kawasan luar 9 meter. Okey. Kemudian memberikan peluang kepada pemain penyerang yang tinggi untuk melakukan jaringan backstrike dengan jaringan lompat ataupun jaringan jauh. Okey, baik. Yang seterusnya, yang terakhir, kita nak lihat kepada kriteria bagi pemilihan formasi. Apa kriteria yang sesuai dalam menentukan formasi-formasi yang tepat, yang betul, supaya kita dapat merancang permainan tersebut, supaya kita dapat memperolehi kemenangan. Okey, yang pertama, tentukan kekuatan kelemahan setiap pemain yang ada dalam pasukan. Kita perlu kenal pasti apa kekuatan dan kelemahan bagi setiap pemain. Kemudian menilai kemahiran, kepantasan, kecekapan dan keupayaan setiap pemain ketika mengatur strategi melakukan serangan ataupun strategi untuk bertahan. Kemudian penilaian perlu dilakukan bagi kemampuan pemain bagi setiap posisi ketika berada di dalam satu formasi yang telah dirancang. Yang keempat, pemain penyerang utama boleh menentukan melakukan jaringan ataupun melakukan serangan kilat, dan pertahanan utama perlulah kembali dengan pantas ke kawasan gol sendiri apabila pihak lawan melakukan counter attack ataupun serangan balas. Kemudian yang kelima, analisis terhadap kekuatan dan kelemahan setiap formasi. Ketika melaksanakan formasi-formasi tertentu, cuba lakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahannya. Dan sesuaikan juga dengan keupayaan yang sesuai dengan pasukan kita. Kemudian yang terakhir, pemilihan formasi perlulah tepat berdasarkan kepada analisis tadi, mengikut kepada kemampuan yang ada bagi setiap pemain. Okey, baik. Itu yang dapat kita lihat untuk hari ini yang berkaitan dengan strategi formasi bertahan dan juga menyerang bagi permainan bola baling. Jika ada sebarang soalan, boleh tinggalkan ataupun naikkan di Google Classroom ataupun di bahagian chat, kita akan berbincang. Okey.